Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke seminar Mac Parenting. Okey, hari ini saya panggil seminar Mac Parenting. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, saya buat khusus untuk anak sekolah rendah dulu. Boleh? So, untuk hari ini kita buat untuk sekolah rendah saja. InsyaAllah pada next seminar kita buat untuk sekolah menengah pula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seminar hari ini saya akan buat khusus untuk bagaimana cara strategi untuk kita tarik minat anak. Pertama kali anak yang tak minat, tak fokus dan masih lagi lemah dalam matematik. Macam mana cara nak buat? Hari ini saya akan tunjuk special untuk semua. Okey, terima kasih pada ibu bapa semua yang tolong saya share link dekat Telegram, dekat Facebook. Menyebabkan hari ini ramai dekat 3,000 orang. Okey, terima kasih. Boleh tak sebelum tu kita kenalan dulu? Okey, yang belum kenal, saya Cikgu Rajai daripada Maths HQ Shah Alam. Saya Cikgu Rajai daripada Shah Alam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tak tolong komen tuan-tuan ni daripada mana? Mungkin tengah tonton ni, mungkin parent ke, cikgu ke, tengah tonton dengan anak ke. Okey, boleh komen dulu. Kita ambil masa sikit sementara tunggu yang lain. Boleh? Okey, saya baca sekejap. Okey, ni daripada mana ni? Daripada Selangor ada, Kuala Terengganu, Pasir Putih, Wakaf Cik Yeh pun ada. Okey, daripada Baling pun ada. Arab Saudi, parent Arab Saudi, Tuan Basri daripada Arab Saudi. Oi, jauh. Oh, orang Malaysia, duduk Arab Saudi. Okey. Kemudian siapa ni? Puan Hajijah, Kepala Batas, Cikgu Yat daripada Keluang. Okey, ramailah. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya hari ini. Okey, kita siapa dah ready? Saya dah tak sabar nak share dengan tuan-tuan. Siapa dah ready? Saya akan share seminar kita hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seminar ni saya buat khusus khas untuk ibu bapa dan guru, terutama yang ada anak yang masih lagi lemah dalam matematik, yang masih lagi anak tu tak hafal sifir, yang tak tahu teknik, yang tak minat, yang tak fokus, dan selalu yang ada isu tak cukup masa. Apa strategi dia? Saya akan kongsikan beberapa strategi bagi nampak big picture bagaimana cara saya bantu pelajar-pelajar saya. Ada yang daripada E naik pada A, ada yang E pergi B, C pergi A, B pergi A ni terlampau ramai. InsyaAllah ada cara dia tuan-tuan dan perempuan. Okey, hari ni tuan-tuan dan perempuan, saya nak tanya dengan tuan-tuan dan perempuan, setuju tak kalau saya katakan nak pandai matematik ni kena buat latihan banyak-banyak. Semua orang tahu nak pandai matematik ni kena buat latihan banyak-banyak. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, macam mana nak buat latihan? Macam mana anak kita nak buat latihan banyak-banyak, tapi kalau dia tu tak minat dalam matematik, dia tak minat. Senanglah secara teori kita boleh kata kan, buat je latihan satu hari 10 soalan, satu hari 10 soalan. Masalah dia tak minat nak buat satu soalan pun kita nak kena push gila-gila, nak kena keluar suara kuat dulu. Nak kena jadi harimau, nak jadi singa dulu. Kan? Betul-betul? Jadi tuan-tuan dan puan, jadi apa solusi dia? Solusi dia sebenarnya ialah kita kena buat bagi anak tu rasa best dulu, bagi dia rasa seronok, bagi dia rasa minat dulu. Kita kena tarik minat dia. Baru kita push dengan banyak soalan. Sebab latihan matematik memang terpaksa buat latihan banyak-banyak. Tapi bila dia tak minat, dia buat dalam keadaan terpaksa, dia susah nak kuasai. Jadi macam mana cara nak tarik minat? Jadi saya akan tunjukkan beberapa cara. Dengan cara yang betul tuan-tuan dan perempuan, dengan teknik yang betul. Sebab saya dapati ramai anak-anak kita ni bukan dia tak pandai, bukan dia lemah, tapi mereka ni tak tahu cara. Mereka tak ada teknik. Mereka tak ada strategi. Jadi hari ni saya akan kongsikan benda tu. Okey, tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya saya dah pernah kongsi sebelum ni. Saya dah pernah kongsi dalam program bersama dengan sebelum ni lah. Ini macam contohnya ni, Puan Noor kata kaedah off the box. Saya pernah kongsi sebelum ni. Mungkin ni anak yang tak hafal sifir, saya tunjukkan teknik macam mana cara nak hafal sifir. Kemudian kalau tengok di sini Puan Irina, dia kata anak dia lebih confident. Ni saya nak bagi motivate sikit lah untuk tuan-tuan dan perempuan. Kalau rasa macam anak yang lemah, tak minat, nanti dulu, sabar dulu, relax dulu, bagi dia belajar dulu, betulkan teknik. Saya akan tunjukkan. Ni ada seorang pelajar saya tuan-tuan dan perempuan, nama dia Nazhan, daripada E pergi A. Ini dia special sikit sebab ini mak dia ni cerita. Saya sebenarnya ada rakam video sebenarnya. Mak dia kata anak dia ni daripada darjah 4 tuan-tuan dan perempuan, daripada darjah 4 gagal. Darjah 4 maksudnya darjah 4, darjah 5, darjah 6. Darjah 6 tu pertengahan tahun pun gagal lagi. Gagal lagi tuan-tuan dan perempuan. Cikgu pun tak letak harapan, mak pun masa hantar daftar tu tak letak harapan pun.
Dapat lulus pun boleh lah cikgu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Nazhan bagi E, daripada E boleh pergi naik pergi A. Dah tentu ada something. Bukan dia seorang, ramai lagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan tunjuk nanti. Bagaimana cara saya buat, saya bantu pelajar-pelajar ni daripada E pergi naik pada A. Ada yang pergi E pada B. Bayangkan bila di E, maknanya mental dia lemah, fizikal dia lemah, semangat dia lemah, keinginan dia lemah. Semua dia rasa macam dia rasa dia tak boleh, dia rasa dia tak pandai, duduk kelas belakang. Keyakinan tak ada. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dengan cara yang betul kita baiki, kita betulkan beberapa part, kita buat dia bagi dia rasa macam, wah, ada rupanya matematik ni yang mudah. So daripada situ kita manipulatekan benda tu, jadi saya sebut sebagai spark. Jadikan benda tu sebagai spark, kemudian barulah kita bagi yang soalan-soalan yang betul-betul taraf perasaan, kita guide dia, barulah dia boleh bagi A dengan A walaupun masa sangat singkat, tuan-tuan dan puan-puan. So berapa ramai nak tahu benda ni? Tolong komen. Tolong komen dulu. Siapa yang nak saya share benda ni? Siapa yang tak sabar? Saya memang tak sabar dah. Okey, jom. Siapa yang dah ready, saya nak tunjukkan teknik yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Nama teknik ialah teknik kupu-kupu. Saya namakan teknik kupu-kupu. Dan sebenarnya teknik kupu-kupu ni saya dah share, tuan-tuan dan puan-puan, dalam Facebook Live. Siapa yang tak pernah join tu boleh join sesi King Pagi. Saya panggil King Pagi, pagi-pagi. Boleh tengok di Facebook saya, Cikgu Rajai Ali. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tunjuk teknik ulat gonggok ni. Yang mana saya nak tunjuk dua cara. Satu cara mak-mak, satu lagi cara moden. Okey, kita check tengok adakah tuan-tuan dan puan-puan buat cara mak-mak. Okey, kita tengok. Cara ni kita boleh guna. Okey, cara yang pertama ni, cara mak-mak ni, biasanya dia akan buat macam mana? Kita akan buat macam ni, mak akan buat macam ni, 5 darab dengan 4, ini kita akan tambah. Okey, maka step yang pertama, akan buat 5 kali 4, 20. 20 tambah 3, 23 per 4. 23 per 4. Tambah. Kemudian ini darab, ini tambah. Sama juga kan? 6 kali 5, 30. 30 tambah 1, 31 per 5. Okey? So, siapa yang buat macam ni, tuan-tuan dan puan-puan? Okey, tengok. Itu step yang pertama. Step yang kedua, buat apa? So, kita pun ajar anak, ini darab dengan 4. Ini darab dengan 4. Ini darab dengan 5, ini darab dengan 5. Betul-betul? So, bila darab 5, 23 kali dengan 5, kita akan dapat 115. Okey, 115 tambah. Okey, 31 darab dengan 4, kita dapat 124. Kemudian yang bawah tu, kita darab saja kan? 5 kali 4 dapat 20. So, kita letak 20 kat sini. Yang ni tak ada isu. Okey, lepas tu, step yang ketiga. Okey, tambah dengan 115 tadi. Jadi kita dapat 239 per dengan 20. Okey, macam ni kan kita ajar anak kan. Lepas tu, tak boleh tinggal macam tu. Kita kena kecilkan. Jadi step yang keempat kita buat apa? Kita kena bahagikan balik. 2, 3, 9. Betul kan? 20 kali berapa dapat 239? 20 kali 1, 20. Di sini kita akan turun 39. 20 kali 1, 20. Maka kita akan dapat 19. Okey. Dan dapat macam ni, maka kita pun keluarlah jawapan. Step yang kelima, keluarlah jawapan iaitu 11, 19 per 20. Okey, soalan saya. Berapa ramai yang mak-mak, berapa semua yang ajar anak macam ni, tuan-tuan dan puan-puan? Ramai kan? Tengok, ramai kan? Okey, saya akan tunjuk satu lagi cara yang moden yang lebih cepat, yang soalan boleh diguna. Dalam peperiksaan boleh pakai. Cara moden yang lebih cepat, lebih advance. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau guna cara ni, saya tak galakkan guna cara ni. Sebab apa? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, cara ni panjang. Dia ambil masa panjang. That's why kadang-kadang anak cakap tak cukup masa. Okey, yang kedua, kalau guna cara ni, saya nampak ramai pelajar saya lakukan careless. Yang pertama, tak cukup masa. Dia ambil masa panjang. Yang kedua, careless. Okey, 11, 19 per 20. Ada juga yang dia ambil yang bawah tu. 19, 20 per 11. Ada. Okey, saya tunjuk cara moden. Tengok macam mana cara moden. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak tunjuk cara moden dulu. 5, 3, 4 tambah 6, 1 per 5. Okey, cara moden dia macam ni. Cara dia adalah simple saja. Kita buat yang depan ni. 5 dengan 6 kita tambahkan. Jadi step yang pertama, kita buat apa? 5 tambah 6, terus kita dapat 11. Macam tu. Boleh? Boleh Lepas tu,
Kita buat apa? 3/4 dengan 1/5. Ni 3/4 dengan 1/5 ni kita buat apa? Kita darabkan dia, silangkan dia. Ni. Inilah panggil kubu-kubu. Sebab dia ada kepak dia tu. Okey. Inilah kepak dia. Okey, 5 kali 3 dapat 15. Macam tu. Okey. Kepak belah sini pula. Kepak belah sini pula. 1 kali 4, 4. Macam tu. Boleh? Okey. 1 kali 4, 4. Kemudian per yang bawah. Bawah 4 kali 5 dapat 20. Macam tu. Boleh? Lepas tu, step yang kedua buat apa? 11. 15 tambah 4 dapat apa? 19. Per dengan 20. Kan sama? Cuba tengok. Berapa ramai yang faham benda ni? Kan? Lebih mudah kan? So, tuan-tuan dan puan-puan, gunalah cara ni. That's why, kadang-kadang bila kita tak ada teknik, kita kena betulkan teknik, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya dapati ramai pelajar saya, dia tak cukup masa. Dan satu lagi careless. Banyak careless sebab di sini dia banyak operasi. Terlampau banyak operasi. Nak kena tambah dan nombor dia besar. Tengok. 239. Nombor besar. Kemudian nak kena bahagi pula. Kalau lemah sifir, habis. Habis terus. Sedangkan cara yang saya tunjukkan ini lebih mudah. Nombor dia kecil. 5 kali 3, 15. Nombor kecil. 4 kali 1, 4. Nombor kecil. 15 tambah 4, 19. Simple. Kan? Terus kita dapat 5 kali 4, 20. Terus kita dapat. Berapa ramai yang faham? Agak-agak faham tak benda ni? Boleh faham Okey? Simple? Okey. Itu untuk yang pertama, tuan-tuan. Ini kita boleh jadikan spark untuk tarik minat anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan. Okey. Berapa ramai yang dah ready untuk saya tunjukkan contoh yang kedua pula. Jom saya tunjukkan yang kedua pula. Okay, yang ni. Yang kedua ialah saya nak tunjuk teknik pecahan besar kecil. Okey, teknik pecahan besar kecil. Teknik ni, tuan-tuan dan puan, dia teknik yang simple. Soalan dia simple, dia minta kita bandingkan. Contoh yang ni. Dia minta kita bandingkan 75 dengan 26. Nampak macam simple kan? Tapi rupanya ramai juga yang tak tahu. Ramai juga. Sebab saya tahu, sebab ada yang ambil gambar, kemudian dia tanya dekat Telegram saya. Ada parent tanya, macam mana cara cikgu nak buat pembandingan ni? Okey, saya nak tunjuk dua cara juga. Cara yang biasa mak-mak guna, satu lagi cara yang cara moden sikit. Cara moden lah. Okey, cara mak-mak biasanya mak-mak dia akan buat macam mana? Dia akan guna kaedah step pertama. Cara mak-mak, saya tulis kat sini. Cara mak-mak, nanti kita tengok berapa ramai guna cara mak-mak. Okey, biasanya ayah lah. Ayah lah guna cara ni. Dia akan buat macam ni, dia akan bahagi 7 bagi 5. Dia guna calculator. 7 bagi 5 dapat 1.4. Lepas tu 2 bahagi dengan 6 dapat 0.333. 333. Dia bukan ajar dulu. Berapa ramai? Saya nak tanya berapa ramai tuan-tuan dan puan yang ajar anak guna cara ni. Okey, cuba tengok. Kan? Ramai. Tengok, ramai yang guna cara ni. Tuan-tuan dan puan, kalau kita mak ayah guna calculator, memanglah simple, memanglah okey, senang, tak ada masalah. Kan? Tapi kalau anak tu, contoh yang 26 kan. So anak akan buat macam ni. Okey? 6 kali berapa dapat 2? Tak ada. 6 kali 0, 0. Lepas tu 20. 6 kali berapa dapat 20? 6 kali 3, 18. Turun lagi. 6 kali 3, 18. Lagi. Sampai bila nak habis? Kan? 0.333. Walaupun jawapan kita betul, tuan-tuan dan perempuan, ramai walaupun jawapan betul, bila ni kita nampak kan 1.4 dengan 0.3 dan itu 1.4, maknanya pecahan 7/5 lebih besar daripada 2.6. Memang nampak mudah untuk kita, tuan-tuan dan perempuan, mudah untuk kita, tetapi untuk anak, dia tak pakai calculator, dia nak kena kira 0.33 tu susah untuk dia. That's why kita kena baiki sikit je teknik. Betul, walaupun jawapan betul, tapi teknik salah, dia akan menyebabkan anak kita rasa susah. Dan bila tukar soalan lain, dia tak boleh nak buat dah. Bila soalan yang melibatkan 0.333 macam ni, dia tak boleh nak buat. Okey, cara yang betul macam mana, tuan-tuan dan puan-puan? Cara yang betul, tengok cara saya betulkan teknik dia. Simple sangat. Cara dia ialah, kita buat darab silang. Darab silang ni. 6 kali 7 berapa? 42. Letak kat atas ni, 42. Boleh? Lepas tu, 2 kali 5 berapa? Silang belah sini pula. 2 kali 5 dapat 10. 42 dengan 10, siapa lebih besar? 42 dah lebih besar. Jadi,
Terus kita ambil 7/5 lebih besar daripada 2/6. Simple. Tuan-tuan dan puan-puan. Tak payah nak bagi. Tak payah nak darab, tak payah nak bagi. Kita just darab silang. Simple saja. 6 kali 7, 42. 5 kali 2, 10. Siapa lebih besar, kita compare. Dah. Sebab soalan nak minta kita bandingkan saja. Boleh-boleh? Okey? Itu cara yang sangat simple. Siapa yang nak faham benda ni? Agak-agak siapa yang faham benda ni? Okey? Ramai kan yang guna cara mak-mak. Siapa yang guna cara yang saya ajar ni? Okey, ada jugalah yang guna cara ni kan? Okey. Kita tengok contoh yang lain. Okey, kita tengok satu lagi contoh. 2/3 dengan 7/8. Tak payah nak bahagi tuan-tuan. Tak payah. 2 bahagi dengan 3 dapat 0.66666. Kalau kita tak apalah tekan calculator. Kalau anak, so kita tak payah. Kita buat apa? Kita just darab silang saja. Darab ke silang. 8 kali 2 dapat 16. 7 kali 3, 21. Siapa lebih besar? Dah tentu dah 21. Yang bawah tak payah darab pun tak apa. Sebab kita nak just nak bandingkan je. So 21 dengan 16, dah tentu 21 lebih besar kan? Jadi kita buat apa? 2/3 lebih kecil daripada 7/8. Macam tu. Dah, selesai lah. Selesai. Habis. Berapa ramai yang faham benda ni? Tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Faham Okey. Siapa nak saya share lagi? Saya nak share teknik yang lagi best tuan-tuan dan puan-puan. Teknik ni nama dia teknik bola. Teknik bola. Siapa nak saya share teknik bola? Best teknik ni. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, teknik ni adalah melibatkan pecahan, perpuluhan, pecahan dengan perpuluhan. Saya akan tunjuk dua kaedah. Satu kaedah lazim, kaedah mak-mak, kaedah biasa yang kita buat. Satu lagi lah teknik yang inovasi, yang saya innovate untuk atasi masalah. Teknik bola saya namakan. Siapa nak tahu? Saya share sekarang. Okey, jom kita tengok. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan ambil masa lebih kurang tak lama ni. Saya ambil masa lebih kurang dalam 20 minit. Boleh saya curi masa lebih kurang 20 minit bagi tuan-tuan nampak big picture macam mana cara nak ajar anak. Lepas ni boleh ajar anak sendiri. Boleh dapat result dengan, boleh bantu dia dapat A, dia naik pada A. Dengan cara yang betul, kita boleh bantu dia. Okey, jom kita tengok. Saya nak guna teknik bola. Okey, teknik lazim dengan teknik bola. Mula-mula saya nak tunjuk teknik biasa dulu, teknik lazim. Okey. Bila soalan melibatkan pecahan tukar kepada perpuluhan, ni contoh 7/10, dia minta tukar kepada perpuluhan. Biasanya kita akan ajar macam mana? Kita akan buat macam ni. Yang pertama, cara pertama kita akan buat ialah 10 bahagi dengan 7. 10 kali 0, 0. 70. 10 kali 7, 70. Ini cara yang pertama kita buat. Betul? Okey, kita bahagikan dia. Ataupun cara yang lebih advance, yang mak ayah gunakan adalah kita gerakkan titik perpuluhan. Gerakkan. So, kita akan dapat 0.7. Betul Ramai buat macam ni kan? Okey. Ini kaedah lazim. Memang kita kena ajar kaedah lazim dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Apa cara pun, kaedah ke teknik ke, apa-apa pun kita kena ajar cara lazim dulu. Tapi kalau anak tu tak boleh kaedah lazim ataupun dia biasa cuai, barulah kita innovate. Baru kita kena buat inovasi. Baru kita guna kaedah inovasi. Okey, contoh 7/100. Okey, kalau kita gerak 1, 2. Kita akan dapat 0.07. Okey. 7/1000. Gerak 1, 2, 3. Maka kita akan dapat 0.007. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang biasa ramai ajar kan. Tetapi tuan-tuan, ada satu isu yang berlaku adalah ramai pelajar, ramai anak-anak kita yang careless. Ramai pelajar saya, dia careless part ni. Careless macam mana? Ada yang dia buat 007. Lupa nak letak titik. Ingat Jasmine ke apa 007. Okey. Ada juga tuan-tuan dan puan-puan yang dia buat macam ni 007. Titik tak belakang. Titik tak belakang. Ada. Ada yang buat 007 ni, dia buat macam mana? Dia buat 007 titik kat sini. Lupa nak pindah titik. Dia gerak satu. Ada yang macam tu. Memang nampak macam mudah, tapi ramai yang careless benda ni. So kalau tuan-tuan check dulu, kalau anak tuan-tuan yang jenis careless, maka kita kena jangan push dia dengan ni. Cuba guna kaedah yang saya akan ajar, teknik inovasi yang saya nak tunjuk. Teknik ni nama dia adalah teknik bola. Teknik bola ni macam mana? Jom kita tengok. Cara dia macam ni. Cara dia ialah kita akan buat bola. Dua bola titik, ni titik.
titik, kemudian kita buat satu bola. Kenapa satu bola? Sebab dia bagi dengan, sebab kosong tu ada 1, 10, bahagian 10. Ada 1 je kosong. Maka, sebab itulah saya buat satu bola. Okey? Lepas tu, apa nak isi kat dalam tu? So, yang 7 ni kita isi masuk dalam. Letak kat sini. Letak je kat sini. Yang depan tu letak je kosong. Jadi jawapan dia adalah 0.7. Confirm. Kita buat macam tu. Tak berapa faham lagi? Okey, jom kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 7/100. Kita buat macam mana? Kita buat bola. Bola, titik. Ini dah confirm. Ini confirm. Bola, titik ni confirm. Kemudian kat belakang ni kita kena buat berapa bola? Kita kena buat 2. Kenapa kena buat 2, cikgu? Sebab dia ada 2 kat sini. Ini 1. Yang ni 2. Dia bagi dengan 100. Kalau bagi 1000, buat 3. Kalau dia bagi dengan 4, buat 4. Buat 4 bola kat belakang dia. Lepas tu, apa nak isi cikgu? 7 tu nak isi kat mana pula? 7 ni isi kat sini. 7 ni, tarik dia masuk dekat hujung sekali. Masuk kat sini. Hujung sekali. Boleh? So, yang tak ada tu apa? Letak je. Yang tak ada, letak je kosong. Jadi, kita akan dapat 0.07. Confirm. Takkan salah dah, tuan-tuan dah membuat. 7/1000 pula cikgu macam mana? Tak ada masalah. 1, 2, 0, titik dulu kan? Lepas tu kena buat berapa? Bola belakang. 3. 1, 2, 3. Boleh? Kenapa kena buat 3 cikgu? Ni sebab dia ni. Ini sebab dia. 1, 2, 3. Inilah sebab dia, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Okey. Bila kita buat macam ni, so apa cikgu nak 7 tu nak letak kat mana? Letak kat hujung sekali. Letak kat sini. So, bila letak 7 kat situ, sini akan jadi 0, 0, 0. Jawapan dia ke 0.007. Confirm. Takkan salah dah. Best kan? Ramai yang faham benda ni. Nak saya tunjuk lagi? Jom saya tunjuk contoh yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan. Contoh kalau soalan yang lebih ganas sikit. Macam mana? Okey, kita tengok ni contoh kalau soalan ni. 5/3/10. Macam mana nak buat? So, kalau biasa cara kita, cara mak-mak dia akan ajar dia buat apa? 5 kali 10, 50. Ni darab. Ini tambah kan? 5 kali 10, 50. 50 tambah 3, 53/10. Betul? Cara mak-mak kan? Lepas tu kita buat apa? Kita pindahkan titik tu. Gerak kat sana. Dia akan jadi 5.3. Betul? Ramai buat macam tu kan? Okey. Kalau teknik inovasi, teknik bola yang saya buat, kita boleh buat simple je. Kita buat bola, titik. Berapa nak kena buat bola kat belakang? 1. Kenapa 1 cikgu? Sebab ni ada 1 je. Tarik. Ini yang sini. 1. Boleh? Okey. Yang ni. Boleh nampak sikit warna biru. Macam tu. Boleh? Kemudian 5 dengan 3 nak letak mana? Okey, 5 ni kita letak kat depan sekali. Dekat sini. 3 letak kat ujung. Jadi jawapan dia 5/3. Kan sama tu. Boleh? So, faham benda ni? Okey, kita tengok satu lagi contoh yang bawah. Cara mak-mak dulu. Okey. Biasanya mak-mak akan ajar macam mana? 13 kali 1000, 13,000. Tambah dengan 47. Jadi dia akan dapat 13,000, 13,047 kan? 0.47 per dengan 1000. Lepas tu, kita gerakkan titik perpuluhan. 1, 2, 3. Dia akan dapat 13.047. Betul-betul? Cara ni kan? Tapi tuan-tuan dan perempuan, ramai yang careless. Ini contoh soalan, saya ambil real soalan. Pelajar saya ramai yang salah yang ni. Dia akan buat macam ni, dia akan tulis macam ni. 1000 kali 13, dia akan dapat 13,000. Lepas tambah 47, dia akan tulis 13,047. Per dengan 1000. Dia dapat 13.47. Ada juga yang tulis 13.47 je. 11 kali 3, 13,000. Tambah 47, 13,047. Per 1000. Ada juga buat macam ni. 0.1347. 1.347 dia dapat. Salah lah. Rugi tak? Rugi kan? Okey, kalau guna cara yang saya ajar, simple je kita buat bola, titik. Berapa bola nak belakang? Yang belakang tu cikgu, tengoklah kat sini ada berapa? 1, 2. So kita buat 2. 1, 2. Okey, apa nak isi pula cikgu? Yang depan ni, kita isi yang depan ni. 13. Letak 13 kat sini. Yang belakang? Tadi bagi dengan berapa? 1000 kan?
Soalan dia, ini soalan dia. Bagi dengan 1000 kena tambah. So kena tambahlah satu lagi. Baru betul. Per dengan 100 pula. Okey, per dengan 1000. So 47. Nak letak mana 47? 7 ni, yang 7 ni letak hujung sekali. So dia kat 7 sini. 4 sebelah dia. Letak ke sebelah ni. Ada satu lagi bola tak ada apa-apa kan? Letak je kosong. Macam tu. Jadi kita terus dapat jawapan dia. 13.047. Confirm jawapan dah. Takkan salah, tak kira. Saya dah guna teknik ni, saya dah test dah tuan-tuan dan perempuan. Teknik ni saya dah buat bersama dengan pelajar saya. Dan result dia tuan-tuan dan perempuan 100%. Pelajar lemah pun boleh jawab. Lemah pun boleh jawab. Saya dah test pada semua pelajar saya. Kau guna je cara ni. 100% boleh jawab. 100%. Tuan-tuan dan perempuan. Best kan? Siapa nak? Saya tunjukkan lagi tuan-tuan dan perempuan. Sebab kita betulkan teknik tuan-tuan daripada kita betulkan beberapa benda yang biasa nampak macam simple tapi selalu salah. Rugilah. Itu menyebabkan dia rasa lemah semangat tu. Okey, jom saya tunjuk. Teruskan. Saya nak tunjuk satu teknik. Teknik ulat gonggok. Ni teknik ulat gonggok pula. Ini khusus untuk siapa yang anak-anak tuan-tuan dan perempuan yang susah sangat tak hafal sifir bila soalan melibatkan pembahagian jenis 2 digit. Dan teknik ni sebenarnya saya dah share dah lama dah ni. Ini gambar lama saya. Masa saya share kepada guru, saya buat training untuk guru. Saya ingat dalam 7 tahun lepas kot. Dah lama lah gambar ni. Saya buat training untuk guru-guru. Okey. Saya akan tunjuk dua teknik. Satu teknik ulat gonggok biasa. Satu lagi teknik ulat gonggok advance. Okey, teknik ulat gonggok ni apabila soalan minta kita melibatkan 2 digit. Kalau 1 digit kita biasa guna teknik rel kereta api. 1 digit, maksud 1 digit tu 16,898 bahagi dengan 7. 7 tu 1 digit kan? Kalau 7 1 2 digit. Biasa UPSR memang setakat 2 digit. Okey, kita tengok macam mana cara nak buat. Cara macam ni saya akan tunjukkan. Kita boleh gunakan teknik dia adalah, nama dia adalah teknik rel kereta api. Teknik rel kereta api. Teknik dia nama ulat gonggok. Cara dia macam ni. Kita bulat, kita buat bulat macam ni. Okey, kita tarik. Lepas tu ulat gonggok kan ada banyak tangan kan? So kita pun buat banyak tangan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cuma kita jangan buat sampai banyak sangat. Kita buat sampai 9. Walaupun ulat gonggok ada banyak. Sebab sifir melibatkan sampai 9 saja. 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey. Sifir sampai 9 bukan sampai 12. Cukup kalau anak kita menguasai sampai 9. Okey, lepas tu kita apa kita nak buat? Tengok cara saya buat Tengok betul-betul. Okey, dari segi konsep dia tuan-tuan dan puan-puan, 16,898 bahagi 71. Cara dia ialah cara normal. Kita akan buat macam ni. 71 bahagi dengan 16,898. Okey, ini cara normal kan? So, cara normal kita akan buat 71 kali berapa? Katakanlah kalau anak kita boleh, ni keadaan lazim, kalau anak boleh buat jalanlah. Tapi kalau anak bila nak buat ni dia tak hafal sifir, kena pula sifir 71 ni. 71 kali berapa dapat 168. Tak boleh nak keluar. Tak ada idea. Ada ramai pelajar saya macam tu. 71 kali berapa dapat 168. Tak ada idea. Tak boleh nak buat. Tak boleh nak fikir langsung. Okey. Kalau macam tu, kalau anak jenis macam tu juga, tetap boleh guna teknik ulat gonggok. Okey. Saya tetap nak bantu pelajar-pelajar saya. Maka saya create satu teknik, nama dia teknik ulat gonggok. Cara dia ialah kita letak je 71. Kita buat macam tu. Kalau dia bahagi dengan 69, tulis 69. Bahagi 33, tulis 33. So, sekarang ni, bahagi 71. Lepas tu, apa kita nak buat ialah, kita akan buat ni, 7. So, kita letak 7 kat sini. Sebelah kiri, kita buat apa? Gandaan. Tambah-tambah. Okay, kalau 7, gandaan 7. 7, 14, 21, 28. Okay. 35, 42, 49. 56, 63. Okey, ini adalah hasil tambah 7. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah sampai habis. Kemudian 1 pula. 1 pun sama juga. Gandaan bagi 1. 1 tambah 1, 2. Tambah lagi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Macam tu. Maksud dia, kalau bagi dengan 74 katakan, so buat gandaan 4. 4, 8, 12 macam tu. Boleh ikut Lepas tu apa nak buat? Okey, tengok cara saya buat Cara saya buat. Lepas tu apa yang kita buat adalah kita cantumkan dia. Kita cantumkan nilai tersebut.
Macam mana cara nak cantum? 7 dengan 1, kita akan buat, kita tulis 71. 71 macam tu. Okey. 14 dengan 2 ni, kita buat apa? Kita cantumkan dia je. 142. Boleh 21 dengan 3, 213. 284, cantumkan dia. 284. 355, cantumkan dia. 355. 426. 497. 568. 639. Cantumkan dia. Boleh faham Simple je. Cantum je. 639. Lepas tu, barulah kita cuba jawab. Baru kita jawab macam biasa. 71 kali berapa? Dapat 16898. Kalau kita tengok sini, 71 dengan 16 tak boleh. 16 ni kecil kan? Kita ambil yang besar sikit. 168. 71 kali berapa? 168. Kita tengok yang paling hampir. So, kalau kes ni paling hampir dekat sini. 71 kali 2. Dapat 142. Okey? Tolak. 8 tolak 2 dapat 6. 6 tolak 4, 2. Kemudian 269. Tengok pula. 71 kali berapa dapat 269. Paling hampir mana? Paling hampir yang sini pula. 71 kali 3. Dapat 213. Boleh? Kemudian 9 tolak 3, 6. 6 tolak 1, 5. 5, 6. Kemudian yang bawah tu turun 8. 5 kali berapa dapat 568. Ha, ni tepat ada. 71 kali 8 dapat 568. Simple. Berapa yang faham yang ni tuan-tuan dan perempuan? Best kan? So, ini khas untuk anak tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan ada anak yang masih lagi lemah, yang tak hafal sifir, nak buat pembahagian selalu cuai ke, guna teknik ni. Teknik ni saya dah test pada pelajar saya 100% boleh bantu. Okay? Ini teknik ulak gonggok biasa. Saya tunjuk satu lagi. Boleh? Saya tunjuk satu lagi tuan-tuan dan perempuan. Nanti tuan-tuan check balik lah. Boleh tengok balik kan video ni. Okay? Saya nak tunjuk satu contoh. Kalau ada yang tanya kalau nombor tu lebih besar je. Kalau nombor besar macam mana? Nombor lagi besar. 87. Bagi 94. Contohnya. Okay, kita tengok. Kalau ini kalau nombor yang besar sangat macam ni, saya panggil teknik ulat gonggok advance. Cara dia. Okay. Sama. Kita tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama juga. Okay, kita buat macam ni. Lepas tu, apa yang kita nak isi? Kita isi. Bahagi 87. Okay, tulis 87. Boleh? Okay, dia bagi 87 kan? So, sebelah sini kita akan buat apa? Buat gandaan bagi 8. 8, 16. Tambah lagi 8, 24. Tambah lagi 8, 32. Tambah lagi 40. Tambah lagi 48. Tambah lagi 56. Tambah lagi 64. Tambah lagi 72. Tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8. Okey. Kemudian sebelah sini pula 7. Sama juga 7. Tambah lagi 14. Tambah lagi 21. 28. Okey. 35. 42. 49. 56. Okey. Lepas tu 7 kali 9 63. Tambah 56 tambah 7. Okey, bila kita dah dapat macam ni tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh cantumkan dia. Okey, tengok. Untuk teknik ulat gonggok advance ni, cara nak cantum dia kena betul. Tengok macam mana cara saya cantumkan dia. Ini advance sikit sebab yang tadi tu, kalau beza dia tadi, yang tadi tu satu nombor je, yang ni ada dua nombor. Di sebelah kiri dengan kanan ada dua nombor. Okey, so macam mana cara kita nak buat? Cara dia macam ni. 8 dengan 7, okey, satu nombor kita gabungkan terus 87. Sebab dia satu nombor. Kalau ada dua nombor macam ni, 16 dengan 14, kita tak boleh ambil 16, 1, 14, tak boleh. Dia ni dah jadi ribu, besar sangat, tak boleh. Jadi apa yang kita buat adalah macam ni, cara dia. Okey, yang hujung sekali tu 4 kan, kita terus letak 4. Mulakan dengan hujung sekali, 4. Kemudian yang tengah-tengah tu, yang saya gariskan tu, kita kena tambah dia. 6 tambah 1 dapat berapa? 7. Tulis 7. Kemudian kat hujung sekali 1. Letak je. 174. Boleh faham? Okey. Tengok yang bawah pula. Hujung sekali ialah 1. Letak 1. Okey, di tengah-tengah dia ialah 4 dengan 2. Tambahkan dia. 4 tambah 2 dapat 6. Sebelah dia, hujung sebelah sini, ialah 2. Letak sini. 2, 6, 1. Boleh?
Boleh ikut? Okey. 32 dengan 8. Okey, tengok hujung sekali adalah 8. Letak je 8. Kat tengah-tengah dia adalah 2 dengan 2. 2 tambah 2, 4. Hujung sekali adalah 3. Letak sini. 3, 4, 8. Okey, boleh Okey, saya teruskan. Hujung sekali adalah 5. Letak 5 kat sini. Di tengah-tengah dia adalah 3 dengan 0. 3 tambah 0, 3. Sebelah dia adalah 4. 4, 3, 5. Boleh? Okey, yang bawah pula. Hujung sekali adalah 2. Tengah-tengah dia 4 dengan 8. Okey, 4 tambah 8 berapa? 12. So, bila 12, kita jangan letak 12. Jangan tulis 12. Kalau kita letak 12, betul kat hujung pula ada 4, dia akan jadi 1000 juga. Tak boleh. Dia tak sampai 1000. Apa yang kita buat ialah, hujung sekali 2, okey. Tengah-tengah dia 4 dengan 8 kan? 4 tambah 8 dapat berapa? 12. 12 tak 2 saja. 1 tu letak kat sini. Kat depan dia. Jadi 4 tambah 1 kat sebelah sini akan jadi 522. Boleh faham Okey. Okey, kita tengok yang belah sini pula. 9. Hujung kali 9. Okey, tengah-tengah dia berapa? 6 dengan 4 kan? 6 tambah 4 berapa? 10 kan? 10. Letak je kosong kat sini. 1 letak kat sini. Jadi 5 tambah 1 dapat. Ni 5 tambah 1 tambah 5 tambah 1 dapat 6. 609. Okey. 64 dengan 56 hujung sekali adalah 6. Tengah-tengah dia 5 tambah 4 9. Ni terus 9. Kemudian hujung sekali adalah 6. 696. Yang ni kita terus ambil je. Okey, yang hujung sekali. Ini 3. Tengah-tengah dia adalah 6 tambah 2. 6 tambah 2 8. Hujung sekali adalah 783. Okey, kita dah dapat macam ni. Bila kita dah dapat macam ni, barulah kita buat macam biasa balik. Macam biasa, 87 bahagi dengan 28362. Okey. So, kita pun cubalah. Nak jawab tu. 87 kali berapa dapat 28? Tak boleh. Okey. So, kita akan ambil sampai hujung lah. 283. Jadi, kita tengoklah yang mana paling hampir dengan 283. So, kalau saya tengok yang paling hampir 283 kat sini. Okey. Yang paling hampir ialah yang sini. Yang sini. Okey. 87 kali berapa? 1, 2, 3. So, 87 kali 3 dapat 2, 6, 1. Macam tu. Rekod Jadi 3 tolak 1 dapat 2. 8 tolak 6, 2. Ini ialah 6. Okey, 87 kali berapa dapat 226. Paling hampir ialah yang sini. Saya nampak yang sini. Iaitu 87 kali 2. 174. Gariskan dia. 6 tolak 4, 2. Okey. Yang ni 2 tak boleh kita pinjam. So, dia akan jadi 12. 12 tolak 7. Okey. Dia akan jadi 5. 5, 2, 2. So, kita tengok 5, 2, 2. So, kalau kes ni ada ni. Tepat. 5, 2, 2 kat sini. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, 87 kali 6 dapat 5, 2, 2. Test. Okey. Siapa faham yang ni, tuan-tuan dan puan-puan? Berapa ramai yang faham benda ni? Ada tak soalan nak tanya? Ramai-ramai yang faham. Okey, tolong komen. Siapa yang faham teknik ni? Sangat best tuan-tuan dan puan-puan. Saya gunakan cara ni pada pelajar saya dulu. Memang rasa teruja, memang rasa best. So inilah cara untuk kita tarik minat dia dengan beberapa teknik-teknik yang mudah. Ada banyak lagi teknik. Nanti saya akan share lagi lah. Akan datang saya akan share lagi. Ini contohnya yang akan boleh buatkan dia jadikan spark untuk tarik minat dia orang. Okey, ada yang tanya ni, cikgu kalau tu 2 digit kan, kalau 3 digit macam mana? Kalau 3 digit. Okey, kalau 3 digit untuk sekolah rendah tuan-tuan dan puan-puan, kalau untuk yang mak ayah semua, kalau untuk 3 digit, untuk sekolah rendah dia setakat 2 digit je, bagi setakat 2 digit. Kalau 3 digit tu sekolah menengah. Kalau sekolah menengah tak payah teknik lah, pakai kalkulator. Sebab sekolah menengah boleh pakai kalkulator. Tapi untuk sekolah rendah, soalan setakat 2 digit dan tak ada option, tak ada pilihan. Dia terpaksa kuasai juga. Jadi, saya create teknik, sebab tu saya gunakan teknik ulat genggok ni. Boleh-boleh Dengan teknik yang betul tuan-tuan dan perempuan, anak tuan-tuan dan perempuan sebenarnya kita boleh buatkan dia jadi rasa teruja sangat. Ada soalan lagi tak? Cikgu ada buat kelas tuition online tak? Ada. Kalau tuition. Saya ada pusat tuition ada, kelas tuition online pun ada. Yang tu boleh tanya dekat, boleh klik link yang admin dah bagi tu. Ataupun tuan-tuan dan perempuan boleh tinggalkan nombor phone. Nanti tim Maxcare akan contact lah. Okey, saya nak kongsikan lagi. Siapa yang nak lagi saya kongsikan, tuan-tuan dan perempuan? Saya nak kongsikan teknik menjawab.
Okey, sebenarnya teknik-teknik tadi tu dia terlebih kepada untuk kita tarik minat, untuk teknik-teknik yang dalam silibus punya lah. Okey. Ada satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, bila dekat nak exam. Saya ada banyak lagi teknik yang saya nak kongsikan, cuma tak boleh lah nak kongsikan semua hari ni. Itu kena masuk kelas lah. Kita kena masuk kelas. Okey. Saya nak tunjuk satu teknik nama dia half cut teknik. Terutama kali yang selalu sangat anak tuan-tuan dan puan-puan cakap tak cukup masa. Macam sebelum ni ada. Pernah keluar dalam UPSR tahun bila yang ramai tak boleh jawab sebab tak cukup masa, kata soalan susah sangat. Baru buat sampai takat 20 soalan. Dah habis masa satu jam dah habis. So sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu baiki teknik saja. Dengan cara yang betul. Ini result dia. Saya bagi motivate sikit. Ada pelajar saya. Ramai pelajar saya. Ini macam Intan Milia. C pergi A, D pergi A, C pergi A. Ada yang E pergi B pun ada. Yang B pergi A ni ramai sangat. Saya tak boleh nak tunjuk. Yang E pergi B pun ada. Dengan cara yang betul tuan-tuan dan puan-puan. Saya betulkan teknik menjawab dia. Saya buat demo kejap lagi. Ini yang saya tunjuk tadi lah. Yang Nazhan tu daripada E pergi A. Yang ni pun E pergi B pun masih lagi okey tuan-tuan dan puan-puan. E ni maknanya kelas belakang. Mak pun tak letak harapan, cikgu pun letak harapan. Kita betulkan balik, motivatekan dia dengan cara yang betul, teknik betulkan teknik dia. Ada di kalangan anak kita tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya jumpa ramai sangat anak-anak kita tuan-tuan dan puan-puan. Mereka ni tak tahu cara. Mereka nak belajar. Tapi bila dia buat soalan, salah. Buat soalan salah. Sebab tu dia malas. Tapi kalau dia buat betul. Dia akan, benda tu, minat tu akan datang sendiri. Minat tu akan datang sendiri. Sebab dia tak ada teknik, dia tak ada strategi. Sebelum ni dia buat apa? Dia masuk kelas pun, dia belajar pun, buat soalan, baca soalan, buat. Baca soalan, buat. Pergi kelas tuition ke, pergi kelas cikgu mengajar pun macam tu juga, sama. Jadi dia tak rasa benda tu best. That's why kita kena tukar. Sebab tu di Maxcast saya banyak gunakan teknik untuk tarik minat mereka. Untuk jadikan sebagai spark. Contoh macam ni. Saya nak tunjuk satu teknik. Kalau tuan-tuan belum pernah dengar, nama dia half cut teknik. Pernah dengar tak? Tolong komen kejap. Siapa pernah dengar teknik half cut teknik? Okey. Tengok tuan-tuan dan puan-puan Ramai pelajar kita, anak-anak kita, dia ambil masa terlampau lama untuk jawab. Contoh soalan objektif. 28 kali dengan bracket 3174 tambah 536. Ini menggunakan Bob Mas punya konsep. Okey, Bob Mas kata kena selesaikan dalam bracket dulu. Okey, jadi cara anak-anak kita buat, cara mak-mak pun ajar, dia akan buat macam mana? Step pertama dia akan ajar macam mana? Cara dia adalah step pertama, yang ni kita kena tambahkan, yang ni tambahkan. Betul tak? Okey, so 3174 tambah dengan 536. Bila kita tambah, kita akan dapat 3710. Kemudian darab dengan 28. Okey, itu step yang pertama. Okey, dah tambah dah. Step yang kedua buat apa pula? Step yang kedua buat 3710 darab dengan 28. Okey, 8 kali 0, 8 kali 1, 8, 8 kali 7, 6, 56. 8 kali 3, 24. 24 tambah 5, 29. Kemudian yang 2 pula. 2 kali 0, 0. 2 kali 1, 2. 7 kali 2, 14. 1 na atas. 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Kita pun dapat macam tu. 8. 8. 13, 7, 8, 9, 10. 103, 880. Kita pun dapat jawapan A. Betul kan? Ini kan anak kita buat, dan kita pun kalau dia tanya kita pun, kita akan ajar cara macam ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, cara macam ni dia lambat. Ada satu teknik nama dia half cut teknik. Sebab tu pelajar-pelajar saya ajar half cut teknik. Biasa dekat teknik menjawab. Dia ada banyak teknik menjawab. Ini salah satu contoh half cut teknik. Cara dia macam mana? Tuan-tuan tengok berapa saat yang kita perlukan. Cara dia mudah je. First kali, step pertama, kita tambah. Bila kita tambah, tengok 28 darab dengan 3710 kan? Kita dah tambah tadi 3174 tambah 536, kita dapat 3710. Kalau tuan-tuan nampak kat belakang ni ada kosong kan? Kosong kalau darab dengan apa pun kat belakang, jawapan dia kat belakang mesti kosong juga. Kalau kita tengok jawapan yang lain, semua ni ada nombor, ada nombor, ada nombor. Yang ni je tak ada nombor. So jawapan dia A lah. Terus jawapan dia A. Tak payah kita kira berapa saat kita perlukan. Itu kita panggil half cut teknik. Kira separuh dapat jawapan. Kira separuh dapat jawapan. Bukan semua soalan yang kita perlu kira sampai habis. Saya tunjuk contoh lagi. Contoh lain kalau macam ni, 84%.
Kalau cara biasa, kita akan buat macam mana? Cara biasa akan buat macam ni. 84 per dengan 100. Darab dengan 3,500. Kan? Mak-mak akan ajar macam ni kan? Lepas tu potong. Potong kan? Lepas tu 84 darab dengan 35. Kemudian kita akan kira lah. Kira. Betul? Tapi kalau guna half cut teknik, sebab ini soalan objektif. Soalan objektif, kita boleh pakai half cut teknik. Tak perlu jalan kerja. Kita boleh jimatkan masa. Cara dia macam mana? Cara macam mana cikgu? Senang je. 84% kita pergi kepada hampir, kita cari yang anggaran dia. 84% kita boleh tukar jadi 10%. Kalau saya tukar jadi 10% darab dengan 3,500, kan jadi mudah. Saya akan dapat apa? Saya akan dapat 350. Kan? 350. Mana yang paling hampir jawapan dia? Yang ni puluh. Ini SAR. Ini jawapan dalam bentuk SAR. Kalau kita tengok ni jawapan dalam bentuk SAR. SAR. Ini jawapan puluh. Ini jawapan ratus. Ini jawapan ribu. Yang kita dapat jawapan adalah ratus. Jadi, inilah jawapan dia. Nampak? Dah dapat jawapan, lepas tu bila dah habis semua, nanti kita nak semak balik baru kita kira betul-betul. Okey, saya tunjuk satu lagi contoh. Okey, tuan-tuan, saya tunjuk satu lagi contoh. Kita tengok kalau soalan macam ni. 7784 bagi dengan 8 darab dengan kotak 19,000. Apa yang susah? Kita boleh buat macam ni. 7,000. Okey, ini bagi dengan 8 kan? So, kita letak. Jadikan ni sebagai 8,000. Jadikan dia 8,000. So, bila 8,000 bagi dengan 8 kan senang. 8,000 bagi dengan 8 dapat berapa? 1,000. 1,000 darab berapa? Dapat 19,000. Agak-agak berapa? Ataupun ni kita tukar. Yang ni kita pun boleh tukar juga. 19,000 kan? Besar kan? Susah sangat nak fikir kan? Tukar jadi 20,000. Hampirkan dia. Jadi kita fikir 1,000 kali berapa dapat 20,000. Kalau kita tengok 1,000 kali dengan 15 dapat 15K. 15,000. Yang ni 1,000 darab dengan 20 dapat 20,000. Confirm lah dapat jawapan dia B. Yang ni jauh sangat. 36,000. Yang ni pula 52,000. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Kalau tidak, kita akan buang masa. Kita terpaksa kira ni. 8 bahagi dengan 7784. Kira dulu. Kan? Dah dapat yang tu. Dah dapat hasil. Nanti bahagi pula dengan 19,000. Sebab tu, masuk dalam exam tak cukup masa. Sedangkan kita ada teknik dia. Kita boleh baiki part tu tuan-tuan dan puan-puan. Ada banyak sebenarnya cara dia. Saya tunjuk satu lagi contoh. Jom kita tengok satu lagi contoh. Contoh terakhir lah saya tunjuk. Okay, half cut teknik. 19,000 darab berapa? Guna bagi 100. Kemudian ada baki pula. Okay, ini ada satu soalan. Ada parent tanya. So, macam mana cara nak buat? Itu pun kalau dapat jawapan kan? Kalau betul-betul kira dapat jawapan. Kemudian tak cukup masa. Masuk dalam exam, duduk pusing kat sini, habis masa kat 10 minit, rugi tuan-tuan dan perempuan. Sedangkan saya ajar pelajar-pelajar saya, ambil masa kurang seminit boleh selesai soalan ni. Kurang seminit. Macam mana cara nak buat? Okay? Sama juga. Kita boleh buat, kita boleh guna half cut teknik. Half cut teknik ialah kita tukar dia, kita buat anggaran. 19,000 tuan-tuan dan perempuan, 19,000. Kita boleh tukar dia jadi apa? Kalau saya tukar dia jadi 19,000, kalau saya tukar jadi 20,000 boleh. Okay. Ini untuk apa? Tujuan dia saya tukar ni untuk supaya kita boleh congak terus tanpa kita nak perlu fikir, nak kena kira. Kalau kita kan dia susah kan, kalau 19 kan payah kan, 17 payah. Saya tukar terus jadi 20,000. Kalau 20,000 bahagi dengan 100 dapat berapa? Terus kita boleh dapat 20,000 bahagi dengan 100, kita akan dapat 200. Betul? 200 darab dengan berapa dapat 570. Agak-agak berapa? 200 kali berapa dapat 570. Kalau susah sangat 570 tukar jadi 600. Jadi 200 kali berapa dapat 600. 200 kali 3 dapat 600. Confirm. Okay? Sebab yang lain tu macam jauh sangat. 200 kali dengan 15 jauh. Dapat sampai 3,000 dah, 1,000 dah. Kalau yang ni, kalau kita kira ni semua dapat ribu-ribu dah. So confirm lah jawapan dia A. Tanpa kita perlu tengok, tak sampai berapa saat je boleh selesai dah. Kalau tidak, kalau kita kira betul-betul tuan-tuan, kita akan ambil masa sebab dia ada baki pula. Itu menyebabkan ramai anak-anak kita rasa macam susah sangat matematik. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, okay,
siapa yang rasa mudah cara ni tuan-tuan buat. So ini adalah half cut teknik. Sebenarnya ada banyak lagi teknik yang saya nak share, tapi saya tak boleh nak share lah hari ni. Saya akan share pada akan datang. So siapa yang rasa dapat manfaat tuan-tuan dan puan-puan, nak saya share lagi. Siapa yang rasa nak saya share lagi? Tolong komen kejap, nak baca. Okey, siapa yang nak saya share lagi, insya-Allah saya akan share pada masa akan datang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan ada anak masih lagi lemah, tak minat, tak fokus dalam matematik, saya sebenarnya ada buat kelas tuition online premium. Kelas ni saya buat setiap minggu. Every week kita buat. Dan sebenarnya kelas tuition online premium ni dia sangat sesuai kalau anak tuan-tuan yang jenis tak lambat tangkap, sebab kita ada ulangan, kita ada rakaman juga. Dia kelas ni kelas live, tapi dia juga ada ulangan. Dan sebab sekarang ni kan musim-musim PKP ni, musim-musim COVID ni, jadi sebenarnya kita ada kelas pusat tuition. Kita ada pusat tuition khusus untuk matematik. Ni kalau tuan-tuan tengok di sini, ni memang pusat tuition kita. Memang kita terbitkan buku dan juga kita ada kelas tuition khusus untuk matematik di Shah Alam, Seksyen 20 Shah Alam. Tapi bila ada PKP ni, kita buat kelas online. Kelas online ni lebih menyeluruh sebab seluruh Malaysia boleh join. Dan kita juga ada pelajar kita yang daripada luar negara. Daripada luar negara pun ada, tapi orang Malaysia lah. Jadi kelas ni tuan-tuan dan puan-puan kita buat khusus untuk matematik. Macam mana program ni dijalankan? Program ni tuan-tuan dan puan-puan, dia kita buat, kita akan bagi nota, workbook lah. Dia workbook ni kita bagi bulanan. Yang mana nota ni kita buat daripada analisis. Ni team Mathscape buat sendiri. Ni based on experience kita sebab kita dah 10 tahun. Mathscape ni dah 10 tahun. Jadi kita terbitkan modul, kita terbitkan buku, dan kita juga khusus kita buat untuk kelas online ni, kita ada program, kita ada modul khas dia. Kemudian kita juga nanti bila daftar dalam kelas tuition online ni, kita akan bagi dia lebih kurang paparan macam ni lah. Okey. Kita akan letak list tarikh-tarikh. Ini saya bagi contoh lah. Ni untuk room untuk tahun 1. Room tahun 1 bulan Mei punya. Dalam tu nanti kita akan letak tarikh-tarikh live kelas kita bila. Boleh tengok dekat situ, masa dia, tarikh semua, klik je tengok. Okey. Lepas tu kita juga ada sediakan video rakaman. Video rakaman pun kita letak di satu tempat dia. Bila kelas tu kelas live, bila dah habis kita rakam, kita letak dia dalam satu platform. Jadi boleh tengok balik, ulang balik. Sebab ramai pelajar anak-anak kita hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang masa kita ajar tu dia tak dapat tangkap. Dia perlukan masa sikit, dia perlu masa untuk proses. Okey, jadi bila dia balik, tak apalah, dia boleh tengok ulang-ulang. Tengok balik, ulang sampai betul-betul faham. Tengok balik apa yang cikgu terangkan, ulang balik. Ataupun bila dekat nak exam, dia boleh tengok balik video yang lepas-lepas. Jadi kita dah sediakan. Ini kelebihan dia bila join kelas KTO ni. Di segi jadual dia, tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan kita buat memang setiap hari Sabtu Ahad. Kita buat khas untuk matematik tahun 1 sampai tingkatan 5. Kalau tuan-tuan ada anak tingkatan 5 pun boleh join. Matematik tambahan pun ada juga. Okey. So kelas dia memang kelas hari Sabtu Ahad, cuma masa berbeza-beza lah. Okey, kalau tengok dekat sini. So kelas dia lebih kurang, kelas dia adalah 2 jam seminggu. Bukan lebih kurang, memang tepat 2 jam seminggu. Lepas tu 4 kali sebulan. Dan kelas ni kita buat melalui Zoom. Okey. Rakaman kita dah sedia. Dan juga yuran dia adalah RM89 saja sebulan. Lebih kurang berapa? RM22 lebih kurang lah. RM22 seminggu. Sekali kelas tu 2 jam tu RM22. Lebih kurang. Okey, dan kita tengah buat promo, tak bayar yuran pendaftaran. Tak ada pendaftaran, terus bayar bulan je. Terus bayar bulan. Jadi siapa yang berminat, tuan-tuan dan puan-puan, boleh komen dekat bawah ataupun klik link yang saya sediakan tu.